Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir wa tamim bi khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya kasihi Tuan Imam dan semua pegawai masjid, pengurusi serta semua ahli jawatan kuasa masjid, muslimi, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang telah dilapangkan masa oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam suasana yang lembap, suasana hujan ribut, dan sebahagian di kalangan saudara-saudara kita ditimpa dengan musibah yang lebih dahsyat daripada apa yang kita hadapi di Hulu Terengganu, Hulu Besuk, Hulu Dungun, Hulu Kemaman, yang sebahagian di kalangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ditenggelami oleh air yang bukan sekadar dibasuhi oleh hujan, tapi seluruh rumah mereka dikelengami air, dan ada sebahagian terpaksa menyelamatkan diri di Bukit Bukau dalam keadaan selas pinggang. Jadi kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kemudahan, beri kelapangan. Maka gunalah segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini dengan sebaik mungkin, sebagai tanda syukur di atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita memperbanyakkan melakukan amal-amal yang soleh, dekatkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan itu semua akan memberi kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan musibah, balak, ujian daripada Allah Ta'ala. Dan perlu saya sebut di sini firman Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, Allah Ta'ala datangkan dengan berbagai balak-balak musibah untuk menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah. Hujan ribut, banjir, virus corona. Tiba-tiba kita tak rasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak mari nitah dalam hati besar dan agungnya Allah. Siapa yang meniupkan angin? Kadang-kadang dia lembut, kadang-kadang dia jadi ribut, kadang-kadang jadi taufan, kadang-kadang dia sepu-sepu bahasa. Tidakkah yang menggerakkan angin ini dengan perintah daripada Allah? Allah Ta'ala sebut, huwallazi sakhara bainas samai wal ardi sahaba. Dialah Allah Ta'ala yang menggerakkan awan yang berada di antara langit dan bumi. Kat mana nak hujan lebat, kat mana tambah hujan, kat mana angin kuat, kat mana angin slow,
maka yang menggerakkannya adalah huwa. Siapa huwa ni? Allah. Jadi kalaulah dengan peringatan itu pun manusia tak boleh ingat kepada Allah, maka Tuhan kata wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka. Orang ni Allah Ta'ala akan jadikan hidupnya sempit. Betul banyak kadang-kadang kalau dia nega untung besar, tapi sekok dada semua. Sekok dada, rasa tak tenang jiwa. Piti banyak rumah besar, nega laku molek pada pandangan orang, tapi sekok dada. Tak lawah dadanya, tak lapang hidupnya. Ini di antara tanda orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Bahkan di hari akhirat Tuhan kata wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang ni di hari akhirat dia bangkit daripada kubur di padang mahsyar dalam keadaan buta. Buta ni bukan buta hati, tapi buta mata. Cuba bayangkan orang jelek dah susah di padang mahsyar. Orang ni buta matanya di padang mahsyar. Ini orang yang tak ambil iktibar daripada peringatan Allah. Bila Allah Ta'ala beri peringatan, dia tak ambil iktibar. Kau deruk, kau lala, kau hanyut dengan dunia. Maka orang yang seumpama ini bangkit dalam keadaan buta di hari akhirat. Lalu dia kata kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa kuntu basirah. Wahai Tuhanku, pasal apa hari ini aku dibangkit dalam keadaan buta? Tak ke atas dunia dulu? Saya ni orang celek, ya Allah, saya boleh tengok masa atas dunia dulu, celek, molek-molek ada. Tuhan kata, qad atatka ayatuna fanasitaha. Tuhan kata, tidakkah datang kepada kamu tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, pengajaran kami, peringatan kami, tapi kamu fanasitaha, kamu tak ambil iktibar, kamu tak ambil pengajaran. Kadzalika yauma tunsa. Kerana sebab itulah pada hari ini kamu ni kami tak ambil ingat. Seperti mana kamu lupa kami di dunia, maka di hari akhirat Allah Ta'ala akan lupa nasib orang ni. Wa'ayyazubillah. Hari ini mungkin kalau kita tak semayang, kita rasa Allah dah lapang dada tak semayang, tak sibuk kok pandai kita nak pergi mana. Orang bang tak sakak dah dengan kita. Kita lupa Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, mematikan kita, menyihatkan kita, menyakitkan kita, Allah. Maka orang yang seumpama Tuhan akan lupa di hari akhirat. Walaupun dia susah di hari akhirat, tepik, riuh, melalak, melaung, Allah Ta'ala tak akan ambil peringatan kepada mereka di hari akhirat. Wa'ayyazubillah. Dan orang ni tak layak untuk mendapat syafaat Nabi pun di hari akhirat. Orang yang dengar azan tapi dia tak ambil iktibar daripada azan. Dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dengar, tapi dia tak ambil peringatan daripada azan untuk mendirikan solat, nak mari surau, nak mari masjid, tak berasa nak mari. Maka orang ni tidak akan mendapat syafaat, tak akan dapat kemudahan daripada Allah Ta'ala di hari akhirat. Ini Tuhan kata, kadzalikal yauma tunsa. Oleh kerana kamu tak berapa ingat aku di atas dunia dulu, maka di hari akhirat ini kami lupakan kamu. Allah Ta'ala tak ega, Allah Ta'ala tak ambil berat tentang kita. Wa'ayyazubillah. Pada bulan yang sudah kita telah menyebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amila fih wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismi fima ablah. Kita telah bicara secara ringkas bahawa di padang mahsyar esok-esok tak bergerak kaki kita ni. Ni kaki hok kita duduk hari ni tak berganjak. Duduk di bawah kepanasan matahari.
duduk di bawah kesulitan, kepanasan yang pelik, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, tak berganjok kaki kita, baik saya, baik tuan-tuan, baik puan-puan, baik tuk imam, baik tuk bila, baik pengurusi masjid, baik datuk, baik dating, baik orang biasa, baik orang kampung, baik pegawai kerajaan, la tazulu qadama abdin, Nabi kata tak akan bergerak kakinya di padang mahsyar. Makna dia tak pergi mana-mana, duduk dengar panah lagu tu, dalam keadaan panah dan terseksa di padang mahsyar, sehinggalah ditanya kepadanya berkaitan dengan umurnya. Ini telah tersebut, Allah Ta'ala tanya umur kita. Selama umur yang Tuhan beri kepada kita ni, lagu mana kita gunakan? 50 tahun, 40 tahun, umur yang Allah Ta'ala beri, apa kita gunakan? Orang umur 60 tahun, berapa tahun dia guna untuk ibadat, berapa tahun digunakan untuk kelalaian, buat benda lara berapa tahun, buat ibadat berapa tahun. Orang umur 70 tahun, berapa tahun buat ibadat pada Allah, berapa tahun dia lara. Sehingga Nabi kata orang yang paling baik, orang yang dipanjangkan umur dan baik amalannya. Orang yang seburuk-buruk manusia, orang yang dipanjangkan umur, buruk pula amalan dia, dah umur panjang, tak semayang pula. Berapa ramai di kalangan kita orang tu, orang semayang dia duduk main dang, orang semayang dia duduk main kad, duduk main daung lagi. Tak ingat kepada semayang, tak ingat kepada ibadat, tak ingat kepada taubat. Maka orang yang seumpama ini seburuk-buruk manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Ini Nabi SAW sebut seburuk-buruk manusia orang yang dipanjangkan umur tapi buruk amalannya. Jadi umur ni Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat. Dalam kubur pun Tuhan tanya, di padang mahsyar pun Tuhan tanya. Ke gua ni Haji? Haji berapa dah umur je? 75 dah haji kita ni. Kita berasa 75 tua, lama. Tapi kalau kita dah hitung-hitung 75, agak berapa tahun yang kita guna untuk beribadat kepada Allah? Satu. Daripada tahun-tahun yang kita guna untuk beribadat kepada Allah, berapa tahun pula hak Tuhan terima? Kerana itu para sahabat menangis, Nabi pun menangis. Walau Nabi ni maksud, ini Tuan Haji kita 75, saya tak sampai lagi 70, tak sampai lagi 60. Nak cerita kepada kita ni tuan-tuan, yang duduk di atas belakang kita, banyak mana dosa, banyak mana pahala, kita tahu ke tak? Tak tahu. Dalam keadaan kita duduk seka baik, tiba-tiba yang duduk belakang kita ni boleh jadi penuh dengan penuh dosa. Ke macam mana Pak Wahab? Ada Pak Wahab? Wahab ke mana? Ke mana? Ini kadang-kadang kita tak tahu benda-benda ni. Saya kenal Pak Wahab ni zaman saya sekolah rendah lagi. Pak Wahab jual aiskrim semua tu. Jadi ini tuan-tuan, nak cerita kepada kita, kita tak tahu semayang kita Allah Ta'ala terima ke tak. Dia semayang orang, Allah Ta'ala terima ke tak, kita tak tahu. Para sahabat dia menangis, lepas semayang dia menangis. Orang tanya dia pasal apa menangis. Sahabat kata, bagaimana aku boleh gembira sedangkan aku tak pasti semayang aku tadi Tuhan terima ataupun tidak. Kita confirm terima, pasal tu kita tak semayang sunat dah. Pasal apa tak semayang sunat rawatib lepas daripada maghrib 3 rakaat tembak lagi? Pasal apa? Pasal kita, iblis kata cukup dah tu, surga dah tu, nak pergi mana lagi?
Tak berasa dah kita nak solat sunat. Tapi para sahabat tuan-tuan menangis. Orang tanya mengapa menangis. Mereka mengata, bagaimana aku boleh gelak ketawa, aku boleh tenang, sedangkan aku sendiri tak tahu ibadat aku Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Imma qubbilat wa imma ruddat. Lagu mana kita boleh tenang tuan-tuan dalam keadaan kita tak tahu Tuhan terima ataupun tidak? Kerana itu tambah ibadat, banyak ibadat. Ikhlaskan dalam melakukan kerja ibadat. Walaupun pekat awal rasa tak ikhlas, buat juga. Kerana jangan tunggu ikhlas baru nak beribadat, pasal kita tak tahu bila ikhlas tu. Oh, saya tak boleh sedekah Ustaz pasal tak ikhlas lagi, tak mari ikhlas. Dah bila nak mari? Maka bersedekah, berinfak sehingga ikhlas. Bukan tunggu ikhlas baru nak infak, pasal kita tak tahu bila ikhlas. Begitu dengan ibadat gitu. Begitu juga orang nak sedekah. Ada kata, Ustaz memang saya ada niat nak sedekah tapi nak tunggu kaya sikit. Dah bila nak kaya ni? Kerana itu ulama kata berinfaklah sehingga kaya, bukan berinfak tunggu kaya baru nak sedekah. Berinfak pasal kita tak tahu bila kita kaya ni. Kalau kita tahu esok kaya, mudah pula. Tunggu kaya, susuk masuk lubang kubur. Tak kaya masuk dalam lubang kubur. Sedangkan Allah Ta'ala dah buka peluang ruang yang cukup luas masa kita hidup atas muka bumi ni. Rasul kata, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad. Aku suka 3 perkara dan 3 perkara aku lebih suka lagi. Siapa? Uhibbu sakhi wa hubbi li faqirin sakhiyin ashad. Aku suka kalau orang tu pemurah, tapi aku lebih suka kalau orang tu susah tapi jiwanya pemurah. Dalam keadaan dia susah, orang miskin, orang sesak, tapi hatinya pemurah, maka Nabi kata orang ni lebih aku suka. Bahkan Allah Ta'ala sebut, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Baik. Yang kedua, an ilmihi fima amila bih, ilmu yang Tuhan beri bagaimana diamalkan. Orang yang ada ilmu, bagaimana ilmu diamalkan? Apakah disampaikan kepada masyarakat dengan ikhlas? Kerana itulah orang yang ada ilmu ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim. Orang yang ada ilmu tiba-tiba tak ikut ilmunya, maka orang ni celaka. Orang ni celaka. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim, celaka orang yang tulis kitab dengan tangan. Lalu dia kata ini hak Tuhan, ni dari Tuhan. Kerana nak mempengaruhi masyarakat. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dalam ayat yang lain Tuhan kata, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Ta'ala cela orang yang ada ilmu tiba-tiba tak beramal dengan ilmu dia. Kita suruh orang semayang awal, kita semayang lewat semua. Kita suruh orang semayang berjemaah, kita semayang seorang semua. Kita suruh orang iktikaf di surau di masjid, kita tak ada masa semua untuk iktikaf di surau di masjid. Kita suruh orang bersedekah, berinfak, bila siapa giliran kita tak rasa nak bersedekah dan berinfak.
Maka orang lagu ni Tuhan kata orang jenis tak ada akal. Maka ilmu yang ada pada kita ini Allah Ta'ala akan hisab. Lagu mana ilmu ni kita amal atas muka bumi? Ilmu hak cara sikit-sikit, hak cara banyak-banyak. Dan orang yang paling berat dan panjang hisabnya berkaitan dengan ilmu ialah di kalangan para ulama yang sanggup menjual ilmunya untuk dunia. Dia jual ilmunya untuk dunia. Di masjid kita ni pernah tak panggil jemput ustaz-ustaz selebriti, tuan-tuan? Pernah ke tak? Pernah tak Tuan Haji Imam? Pernah tak masjid kita ni? Ustaz-ustaz selebriti, bukan mak selebriti sejemput artis dah, ustaz-ustaz yang kita bayar mahal-mahal. Ada tak sejid kita ni? Ada je. Ada. Ni kadang-kadang sepesen juga orang kita ni. Ustaz hok mari mengajar minggu-minggu, duk tarbiyah dia daripada kecil, dia surah di masjid. Dari kecil. Daripada dia tak reti, sehingga ustaz tu ajar dia, dia reti baca, dia reti mengaji, dia tahu halal haram, dia tahu cara nak menunaikan ibadat. Yang dia duk belajar dengan ustaz tu tiap-tiap minggu dari kecil sampai besar, dia tak hormat pun. Tiba-tiba ustaz yang baru mari, dia sanjung, cium tangan, peluk. Ini satu peseng. Ini satu peseng dalam masyarakat kita. Sepatutnya inilah ustaz yang kamu kena hormat dia, yang kamu kena sanjung dia, yang kamu kena peluk dia, kerana dia yang mendidik kamu dengan izin Allah, daripada tak tahu kepada tak tahu ni. Imam Syafi'i sebut, "Qum lil muallimi fa wa fi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula a'alimta ashrafa aw ajal min alladhina yubni yunshi'an wa ukhuna." Ini Imam Syafi'i sebut. Tapi kita ni, kita kata Tok Bomo Kapung ni dok apa sihat. Siapa kata Tok Bomo Kapung ni dok apa sihat? Kadang-kadang hak Tok Bomo, hak luar, hak ipok tu kadang-kadang kita tak sedar dia pun berguru dengan Tok Bomo Kapung, hak kita duk guru ni juga. Ini kadang-kadang tuan-tuan kita tak nampak. Yang kedua, kadang-kadang kita panggil selebriti. Bukan salah, bukan saya nak marah, salah, bukan. Tapi yang nak salahnya sikap kita. Ini salah sikap kita. Jadi ini muslimin muslimat. Jadi ilmu yang ada pada kita akan disoal di hadapan Allah. Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu nak menyelamatkan manusia. Bukan ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita ni untuk kita ni besar isi perut kita. Nak besar isi perut. Ada tuan-tuan yang siapa mereka benda sebeh, tu sebeh daripada langit, sebeh daripada langit boleh jadi kan? Kita dah tahu tu sebeh daripada langit turun tu, Masya Allah. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini saya cerita ni benda yang betul. Ada seorang mari jumpa, dia kata, "Ustaz, ada tak duit simpanan daripada tabung kebajikan?" Pasal apa? Oh, dia kata
Kita tak cukup duit nak bayar seorang penceramah ni. Berapa? Kita ingat ke murah ustaz? Dah berapa? Oh, dia minta 8,000. 8,000 tuan-tuan. 8,000 untuk 2 jam. Kalau saya minta untuk 1 jam ni 4,000, sejik nak bayar ke dah? Mana benda hari? Benda hari dia mari dak ke ni? 8,000 tuan-tuan. Untuk 2 jam bercakap. Oh, saya ingat dia kata murah ustaz, rupa mahal. Dah yang mu jemput, tak tanya dulu. Yang kamu jemput tu pasal apa, tak tanya dulu. Ini benda dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ingat, ilmu sikit, ilmu banyak yang Allah Ta'ala beri pada kita ni amanah. Amanah ilmu ni Tuhan sebut, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tujuan ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita bukan untuk besar isi perut kita, tapi beri peringatan, didik masyarakat dan beri peringatan kepada masyarakat supaya mereka berada pada jalan Allah. Ini Allah Ta'ala katanya di hari akhirat. Wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Pitih kita dapat. Kita ingat pitih kita dak. Tidakkah kita sebut rizqun min Allah? Betul tak ni? Fima ataupun dia buat min aina iktasabahu. Bagaimana duit ini sampai kepadanya? 2-3 hari sudah ada kumpulan Foodpanda atau wakil dia WhatsApp. Dia kata, ustaz tolong jawab sikit ustaz, kes apa? Kes dia lagu mana ni? Ada satu kedai non muslim, Foodpanda ni orang beli makanan, dia pun sama ada accept ataupun decline, tolak. Dia kata orang beli babi ni ustaz, kedai Cina hok jual babi ni, lagu mana kami nak decline ke kami nak accept? Nak terima ke tak ni? Kalau kami tak terima, kami akan turun daripada ranking 4 kepada ranking 1. Bila turun daripada ranking 4 ranking 1, daripada RM9 lebih dah jadi RM3 lah lebih. Bonus dia. Lagu mana ustaz nak buat ni? Nabi kata barang yang haram maka haramlah harganya. Barang tu haram maka haramlah harganya. Darurat ke tak? Tak darurat. Cuma boleh gaji ataupun allow bonus dia jadi sikit, maka jangan terlibat dengan benda yang haram kalau kita nak cari rezeki yang berkah, nak cari pendapatan yang berkah, bukan pendapatan yang banyak. Kalau nak pendapatan banyak boleh tipu, boleh lebong, boleh ke macam mana Haji Imam, banyak boleh lebong, rasuah, riba, judi. Kalau kena molek dapat duit yang banyak. Dah kita hidup nak jadi kaya ataupun hidup yang berkah? Nak pitih banyak ke pitih yang berkah? Kalaulah pendapatan itu merupakan pendapatan yang haram, doa mustajab ke tak? Tak mustajab. Ibadah Allah Ta'ala tak terima. Ma min lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka neraka lebih baik baginya, Nabi kata. Dalam hadis yang lain Nabi kata, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni adam la'anahu kullu malakin fil ardi was sama
madamat tilka luqmatu fi batnih wa in mata ala tilka halah fa ma'wahu jahannam. Nabi dia tak cerita banyak. Nabi kata orang hak makan sejeput saja, sesuap. Luqmah ni sesuap. Orang yang makan sesuap saja benda haram, maka selagi mana benda haram duduk dalam perut dia, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, malaikat yang duduk di bumi, malaikat yang duduk di langit pohon laknat daripada Allah Ta'ala. Masya-Allah. Dan benda haram di sini bukan dimakan babi, tapi setiap hasil daripada hasil yang haram. Dia makan dengan harta rasuah, dia makan dengan harta judi, dia makan dengan harta riba, dia makan hasil daripada tipu orang, dia buat kerja tak amanah. Maka setiap daripada hasil ini, kalau dia makan, walaupun dia beli nasi lemak, makan sejeput nasi lemak, malaikat di langit, malaikat di bumi pohon laknat daripada Allah. Oh, ada seorang di zaman Nabi, Nabi cerita, thumma dzakara rajula yutilu safar at'asha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu al-haram wa mashrabuhu al-haram wa ghudhiya bil haram wa qila wa malbasuhu al-haram fa anna yustajabu lidzali au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita berkaitan orang musafir jauh, sehingga kusuk masai rambutnya, berdebu pakaiannya. Nak cerita dia pergi musafir jauh, lalu dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, berdoa kepada Allah. Tuhan kata, Nabi kata, sedangkan yang dia makan makanan yang haram, dia minum daripada sumber yang haram, dia dibesarkan dengan harta yang haram, dalam hadis yang pakaian dia pun dia beli dengan hasil yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, lagu mana Allah Ta'ala nak mustajabkan doanya. Nabi kata, kita jadi mak ayah bapak semua ni, jangan kita mencelakakan anak kita. Faham ni maksud mencelakakan anak kita ni? Kita jadi mak, kita jadi bapak, kita jadi ayah, kita besarkan anak kita dengan pendapatan yang haram. Jangan. Dengan pendapatan judi misalnya, haram, tak boleh. Doa anak kita tak mustajab. Bukan doa kita saja, doa anak kita pun tak mustajab. Orang yang biasa muamalah dengan benda haram, doanya tak mustajab. Bahkan Nabi kata, wa in mata ala tilka halah, kalaulah dia mati dalam perut dia ada lagi benda haram, fa ma'wahu jahannam, maka tempat kembalinya lah neraka jahanam. Ini kadang-kadang kita bukan ambil kira sangat halal haram ni. Kalau boleh masuk poket kita, masuk poket kita, asal masuk poket kita, halal selalu. Kita mengambil harta manusia secara zalim, makan harta anak yatim secara zalim. Berapa ramai pak saudara makan harta anak saudara, makan harta anak saudara yang telah kematian ayah dia, pak saudara makan dengan cara yang tak betul. Ini kerana tak mengaji ilmu faraid. Kalau anak puang ada bahagian kita pak saudara, kalau yang ditinggalkan anak lelaki, tak ada bahagian kepada pak saudara ni, pasal anak lelaki ni sifat dia asabah. Tiba-tiba pak saudara ambil juga, haram.
Jadi benda-benda yang seumpama ini tuan-tuan, harta makan harta anak yatim. Begitu juga bila orang jemput tahlil, contohnya tahlil, kita nak pergi makan nasi Arab, nak pergi nak makan nasi biryani, kita kalau tahlil hari ketiga, hari ketujuh ni suka sangat pasal makan besar ke Gua Haji. Betul tak Haji ni? Malam pertama mi goreng, itu pun kalau sepak. Kalau tak sepak roti canai, itu pun sepak. Kalau tak sepak kari pak je. Ya tak tu? Kalau malam tu tahlil tak berapa semangat, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kari pak tu. Ya tak tu Haji? Kari pak lah tu. Kita pernah tanya tak, daripada mana kari pak ini beli, nasi Arab ini dia beli, nasi lemak ini dia beli, dengan duit mana? Ini kadang-kadang kita tak tanya. Kalau duit orang sedekah, sedekah kan kita pergi, kita sedekah, tak apa. Jangan sampai kita makan harta anak yatim, harta yang ditinggalkan oleh bapak dia. Jangan. Kalau sedekah, tak apa. Yang sepatutnya kita ahli masyarakat ni pergi jumpa tuan rumah. Saya ahli masyarakat, saya jirang dia. Oleh kerana Pak Ali ni jirang saya dan saya kenal Pak Ali ni orang baik, malam pertama saya yang akan adakan jamuan. Ada tak jirang seumpama tu? Ada ke tak zaman sekarang? Hari kedua Hamzah pula mari jumpa tuan rumah. Pak Mazhar kata, Pak Ali ni memang kawan saya dari sekolah, jalan sama ni. Maka hari kedua tahlil bahagian saya Pak Mazhar. Malam yang ketiga, oleh kerana buat 3 hari, pengusi JKK pula mari. Oleh kerana saya ketua kampung dan saya kenal Pak Ali ni siang mana, maka malam yang ketiga, malam terakhir ni ialah bahagian pengusi JPKK. Guna Haji? Setuju ke tak? Orang putih kata we have to change that culture. Nak ubah benda ni dalam masyarakat. Dah orang ni kematian ahli keluarganya, kematian suaminya, kematian isterinya, kematian anak-anaknya, tiba-tiba kita pula pergi menyusah membebankan dia. Dan kita ahli masyarakat, kita ahli masyarakat. Hello Ustaz, kita tak ada duit Ustaz. Kalau tak cukup seorang, pakat 2 orang malam pertama. Siapa malam pertama? Oh, pilih 3 orang, pakat 3 orang. Malam kedua, pakat 3 orang. Allah, tu imam mati. Oh, tu imam kita dengar baik sangat, juru sangat. Oleh kerana dia tu imam masjid, maka para makmum ni pakat, malam ni puak kami lah 3 orang, malam esok puak ni pula 3 orang. Kenapa? Kerana kasih kepada tu imam. Boleh buat tak ni? Agak-agak boleh buat ke tak? Haji seorang, orang lain tambah belaka je. Bukan doa haji mati awal, bukan. Contoh saja ni. Nak ubah benda ni dalam masyarakat. Masya Allah. Supaya dapat pahala. Tak membebankan kepada keluarga si mati, dan kita melakukan amalan yang dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa? Kerana kita meringankan bebanan si mati ataupun keluarga si mati, tak kala keluarganya dalam keadaan dia berhadapan dengan musibah. Insya-Allah. Kan dia sebut orang yang mengangkat
kurbah min kurabi dunia, maka Allah Ta'ala akan angkat kurabu min kurabil akhirah. Orang yang meringankan bebanan orang Islam di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala akan meringankan bebanannya di hari akhirat. Jadi cuba kita bentuk suatu suasana yang baru dalam masyarakat kita. Bentuk suasana baru. Orang lain tak boleh buat, kita buat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, supaya kita dapat terhindar daripada perkara syubhat. Jadi kadang-kadang kita tak sedar kita makan harta anak yatim. Akhirnya doa kita tak termasuk dalam doa yang dimustajab. Jadi daripada mana sumber harta kita, Allah Ta'ala katanya di hari akhirat. Wa fima anfaqah, bagaimana harta itu dibelanjakan, Allah Ta'ala tanya juga di hari akhirat. Bukan sekadar duit yang kita dapat kok mana, belanja kok mana pun Tuhan tanya juga. Pasal apa Tuhan tanya? Pasal harta itu mari adalah rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala tuang dia, dan tuang dia layak nak tanya. Tuang dia layak tanya. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Lagu mana dia belanja kan? Allah Ta'ala katanya di hari akhirat. Dan yang seterusnya, wa an jismihi fima ablah. Ini tubuh badan ni, Nabi kata tubuh badan yang Allah Ta'ala beri pada kita, sihat, tubuh badan katang, Masya Allah, boleh jalan, boleh berlari, boleh bercakap, boleh angkat tangan. Maka tubuh badan ini yang sihat, yang kuat, yang perkasa ini, maka Nabi kata Allah Ta'ala akan tanya bagaimana dia digunakan. Masya Allah, tubuh badan sihat, boleh angkat tangan, boleh angkat kaki, boleh berjalan. Ni kaki Masya Allah nak mari sejik kan main berat, macam duduk sebelah kanan 5 kilo, sebelah kiri 5 kilo ni, berat. Bukan 5 kilometer, 5 kilogram belah kiri, 5 kilogram belah kanan. Tapi bila nak pergi fanfare macam terbang. Nak mari surah susah, nak mari majlis ilmu susah. Allah Ta'ala akan tanya sihat tubuh badan, kekuatan akal, kekuatan tubuh badan, Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat. Pasal tu orang muda kena ingat benda ni. Nak cerita ke orang tua tak boleh dah, dah terlepas dah. Orang muda kena ingat benda ni. Allah Ta'ala akan tanya kekuatan tubuh badan yang masih ada, bagaimana digunakan, berapa banyak, berapa persen digunakan untuk beribadat kepada Allah, supaya mudah hisap kita ketika mana kita duduk di padang mahsyar. Hisap kita jadi mudah. Orang yang telkin dia boleh jawab, dia boleh hajar kita, tapi yang merana, yang jawab kita sendiri ketika mana duduk di alam barzakh. Orang telkin dia kata, "Hei Muhammad, tak kala datang kepadamu 2 malaikat bertanya akan kamu beberapa soalan, maka jawablah dengan tenang, kerana dia adalah makhluk seumpama kita." Ya tak tahu je. Apabila ditanya kepada kamu, "Ma rabbuka?" maka jawablah, "Allahu Rabbi." Kamu dah tu, mudah dah je. Mudah dah nak jawab ni. Tak semudah orang tu ajar kita. Tak semudah orang ajar kita. Kerana yang jawab bukan orang ajar, yang jawab hak amalan kita buat atas muka bumi ni. Amalan kita yang akan ajar kita jawab Allahu Rabbi. Dah kalau nak sujud kepada Allah Ta'ala susah, nak mari semayang pun susah, beribadat pada Allah Ta'ala susah, berjihad pada jalan Allah Ta'ala pun susah, nak jawab Allahu Rabbi kok mana? Nak jawab Allahu Rabbi kok mana? Jadi pastikan kekuatan kita, akal kita, jasad kita, anggota kita, hak ni yang akan tolong jawab Allahu Rabbi, insya-Allah. Boleh ni
Boleh ke tak? Ni apa pakat diang belakang ni? Boleh ke tak? Ustaz dah dengar ni, boleh ke tak? Ha? Boleh ke tak? Jadi ini tuan-tuan, jadi ini pak perkara. Kalau kita tak boleh jawab di pada mahsyar, maka tempatnya ialah dalam neraka. Wa a'yadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.